Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayraz zadi at-taqwa wattaqullah يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah semua yang diberkati, dirahmati, dikasihi, dikasihani lagi, moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji untuk Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga untuk seluruh ahli keluarga, para sahabat Nabi dan ke atas kita semua. Moga Allah kurniakan pengampunan. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah, marilah kita terus beringat dan tidak lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni merasa takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita patuh kepada Allah, sama ada dalam konteks melaksanakan perintah dan lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan larangan, kita tinggalkan sama sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku perintah kamu, yakni dengan perintah Allah, sama ada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka lakukanlah dengan kadar yang kamu mampu, selagi mana dia tidak mengabaikan benda yang wajib. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Dan apabila aku larang, maka berhentilah serta-merta. Yakni bukan berhenti dengan kadar yang mampu, tapi berhenti serta-merta. Dan untuk itu saya tidak lupa setiap kali pertemuan di mana-mana pun, di masjid dan surau, di jabatan ke, di mana-mana, untuk mengingatkan kita dengan wahyu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan mati kecuali setelah betul-betul Islam. Dan terima kasih kepada pihak masjid kerana menjemput saya untuk menggantikan kuliah pada pagi ini. Dan saya mengambil peluang seperti mana yang dimaklumi sekalian alam sekarang ini, walaupun sebenarnya bukanlah ada satu amalan yang khusus ataupun anjuran yang khusus, tetapi disebabkan sudah menjadi kebiasaan. Hari ini hari pertama tahun baru kita. Moga kita berdoa bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengajar untuk kita berdoa setiap hari. Maknanya dalam setahun, kalau kita sebut tahun miladi ataupun tahun masihi. Miladi maknanya kelahiran, masihi maknanya Nabi Isa.
Wallahu a'lam sejauh mana kebenaran 2023 tahun. Yang penting Nabi pun memberitahu jarak antara Nabi dengan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dia, tak silap saya diceritakan oleh Salman Al-Farisi kalau bukan Abu Zar, dan hadis itu sahih. Rasulullah memberitahu sekitar dalam 600 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar 600 tahun. Dan 600 tahun itu adalah 600 tahun dalam konteks tahun hijrah, walaupun masa itu tidak disebut tahun hijrah, tapi berdasarkan kepada Muharram Safar sampailah Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maksudnya perkiraannya lebih pendek berbanding dengan tahun miladi dan Masihi. Yang penting dalam tempoh setiap tahun ataupun setiap hari Nabi mengajar ada beberapa doa. Yang pertama, Nabi suruh kita baca radina billahi rabbah ataupun raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Bila kita mula hidup dan kita mati, yakni kita hidup waktu pagi, dan sebelum kita mati kecil dipanggil tidur waktu malam, Nabi suruh kita baca raditu billahi rabbah dengan hati nurani yang tulus ikhlas, min qalbihi sadiqan, dari hati yang jujur. Pasal bila hati jujur, masa itu kita berinteraksi dengan Allah. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita menyebut sesuatu tapi hati kita qalbin ghafil, lalai, lahin, lalai dan tidak memberi tumpuan perhatian, maka Allah tidak akan terima. Jadi Allah nak berinteraksi dengan kita dalam keadaan hati kita betul-betul lillahi ta'ala. Bila hati kita lillahi ta'ala, Allah jawab sebenarnya. Bila kita menyebut sesuatu yang berkaitan dengan kehebatan Allah, Allah akan jawab kepada kita. Cuma kita tak dengar. Ada seorang badui, batuk, saya masih ada batuk sikit. Baru ni batuk, saya batuk lama. Dan masjid ni tuan yang tuan imam ke siapa, dia ada hubungi saya sebelum ni, minta datang ganti juga. Saya tak boleh datang pasal batuk. Kemudian beberapa tempat dia minta tolong, saya tak datang. Ni baru lebih kurang seminggu baru saya mula balik kuliah. Batuk sangat, demam tidak, selsema tidak, apa tidak, batuk je. Tinggal hari Rabu baru ni dah hampir nak sembuh. Pergi ke masjid malam tu kuliah, malam Khamis. Tiba-tiba ternampak pasar malam, pergi singgah pasar malam dulu. Pasal teringat anak nak makan rambutan. Anak bongsu umur 13 tahun, dia nak makan rambutan. Singgah, masa beli rambutan, buah duku ada sebelah. Buah duku. Masa tu tak teringat lah, bisa ke tak bisa ke. Tak beli pun buah duku. Beli buah rambutan, tahu rambutan itu tak boleh untuk orang yang batuk. Tengok buah duku tu comel, saya kata boleh tak saya nak cuba, nak ambil satu nak makan. Dia pun kenal, tengok ustaz, dia kata lebih pun tak apa. Dia kata nak sebiji je, dia ambil makan. Lepas makan tu elok dah kunyah tu, baru dia rasa getah dia kan, buah duku tu rasa getah. Dia kata nak telan, nak buang sekarang. Dah kunyah dah. Malu pada Allah, telan juga. Telan. Pergi ke masjid malam tu,
masuk waktu maghrib, dah dekat maghrib kan, nak mengajar dari awal sampai akhir, sampai ada seorang jemaah dia keluar sebentar pergi beli strepsil untuk strepsil. Dia kata mana tahu sambil-sambil mengajar boleh kemam, dia kata. Allahu Akbar. Dan kesan daripada itu, Allahu Akbar. Apapun muslimin dan muslimat, saya sebutkan balik tadi, bila orang Badui dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Orang Badui ni kita tahu kehidupan dia jauh dari bandar, sedangkan Nabi duduk di bandar. Madinah kan bandar lah. Mari kerana nak tanya, nak belajar satu benda. Dia kata, alimni kalimatan ya Rasulullah, ajar aku benda hak ringkas je, kalau boleh satu kalimah je. Nampak? Yang penting ialah dapat kalimah tersebut, dia beramal. Kita lah, hadis ni cerita tentang Arab Badui, tetapi pengajarannya untuk kita. Orang Badui dia tak nak belajar, dia tak nak belajar panjang-panjang, menyusahkan. Dia sibuk hidup dengan kambing, dengan unta dia, berpindah randah kan. Kalau dekat kampung isteri saya dia panggil orang putih kata shepherd, bela kambing. Sekali dia lalu beratus, kadang-kadang ribu, dia berpindah. Yang bela kambing, bela biri-biri ni, masa perang pun dia tidak terlibat dengan perang, orang tak layan dia. Dia jalan, dia orang tak pakai pasport, dia jalan. Habis satu balkang tu dia berjalan, hidup dia berjalan, dia pasal dia cari kawasan ragut kan. Yang penting, bila orang Badui itu datang, dia masuk, ajarkan satu kalimah, benda mudah untuk aku beramal. Rasulullah kata pada dia, amalan kamu sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Benda hak kita sebut subhanallah maknanya kita puji Allah, wahai Tuhan. Maksud dia subhanallah ini, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, maaf sekali lagi saya sebut ni bukan pasal saya nak bagi tahu saya pandai bahasa Arab. Lebih ramai orang yang lebih pandai dari saya. Saya bukan tu, saya sekadar pandai, bukan pakar dalam bahasa Arab. Tak. Maksud bila kita sebut subhanallah, kenapa kita kata subhana bagi atas? Kerana subhana itu dia takdirnya, aku dalam bahasa Arab kata, aku menyebut subhanallah, tapi diringkaskan perkataan. Bahasa ringkas tu biasalah, macam kita panggil orang, kita panggil hey. Hey itu panggilan ringkas, makna dia aku panggil kamu, maka ringkasnya jadi hey contohnya. Ataupun hello apa khabar kan, ringkasnya hello. Kita dah Melayu kan, lebih kurang lah walaupun tak sama. Maka bila kita sebut subhanallah, kita kata, sebenarnya kita kata pada Allah, aku bertasbih kepada kamu, yakni aku memuji engkau, engkaulah Tuhan yang maha sempurna, tak ada kurang sikit. Itu makna subhanallah. Walhamdulillah, segala puji untuk Allah. Wala ilaha illallah, dan aku sebut juga tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau. Wallahu akbar, dan kita sebut Allahu akbar, Allah Maha Besar. Bila Nabi ajar begitu, dia pun tanya itu je. Rasulullah kata itu, kamu amal. Dia pun keluar dari masjid, dia berjalan lebih kurang, mungkin zaman itu pun masjid lebih kurang besar ni je, masjid Nabi.
Dia pun keluar elok sampai dekat pintu, dia berhenti. Bila dia berhenti, dia berdiri di termenung. Rasulullah pun bagi tahu pada para sahabat. Badui itu sedang berfikir. Dia tak puas hati. Tiba-tiba dia pun pusing balik. Senyum sahabat pasal Nabi bagi tahu benda yang Nabi kita tahu tu betul kan. Dia pun mari balik. Sampai jumpa nanti dia pun kata, ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya dapat kepada Allah belaka. Hak dapatnya bila kita puji Allah, dapat pada Allah belaka. Sebenarnya dapat bagi kita pasal kita puji. Macam istilah beginilah, hidup atas dunia, kalau kita ni pandai bodek, walaupun kita duduk puji orang tu, duduk kita bodek orang tu, bodek orang ni, duduk kata macam-macam, dapat, dia akan bagilah kan. Itu contohlah. Jangan tafsir lebih-lebih, kat tu je saya bagi tahu. Dan sampai satu tahap bila dia datang jumpa Nabi, dia kata begitu, Nabi senyum. Nabi kata, kamu tahu tak, bila kamu sebut tadi, sebenarnya kamu sedang berinteraksi dengan Allah. Allah jawab, cuma kita tak dengar. Allah jawab kat langit. Dan Allah bagi tahu kepada masyarakat di langit dengan nama kamu. Dalam hadis lain ni, saya campur dah hadis ni, Allah sebut nama kamu di langit pasal kamu puji aku. Itu dalam hadis lain, saya campur dah ni. Tapi balik pada hadis asal, kamu berinteraksi. Allah jawab apa? Allah kata, sadaqa abdi. Benar, jujur. Apa makna sadaqa? Kita kata sadaqallahul azim. Bila kita kata baca Quran, sadaqa maknanya benar. Kita beritahu Allah, benar kita baca Quran tadi, yang imam kita baca tadi tu, semuanya betul lah. Semuanya betul. 4 benda kita baca, semuanya Allah jawab. Sadaqta, betul kamu. Sadaqa abdi dalam hadis lain. Sadaqta, betul. Hak kamu sebut itu betul. Kamu puji aku ini sempurna, betul. Alhamdulillah, Allah jawab lagi, betul kamu, sadaqta. 4 kali. Wala ilaha illallah, Allah jawab, sadaqta. Allahu akbar, sadaqta. 4 kali Allah jawab pada kita. Cuba bayangkan bila kita dengan Allah berinteraksi dengan kita, tapi dengan hati yang jujur. Lepas kamu sebut begitu, kalau kamu nak bahagian kamu, ini doa dia. Sebut, Rabbighfirli, Rabbirhamni, Rabbirzuqni. Nabi ajar 3 benda hak mudah. Lepas tu kita nak tambah-tambah lah. Yang penting, Tuhan ampunilah aku. Tuhan kasihan belaslah kepada aku. Tuhan kurniakan rezeki pada aku. Allahu Akbar. Ini semua interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara interaksi yang saya sebut tadi awal, Nabi suruh kita baca setiap pagi, setiap malam, supaya hubungan kita dengan Allah itu sentiasa mekar, segar. Selain hak kita fahamlah berkaitan dengan solat dan sebagainya, Nabi suruh kita buat satu pengakuan yang besar. Raditu billahi rabba. Aku reda Allah ini satu-satunya Tuhan. Reda. Imam Ghazali kata, bila sebut reda, dia kena ada 3 benda. Reda dia mesti berkawan dengan 3 benda lagi, baru dia jadi sempurna. Contoh, kalau ada tambah lagi cantik. Tapi ni lah Imam Ibn Qudamah sebut, dia macam apa dia dipanggil, nak kata adik beradik, dia mesti sekali orang kata, baru comel.
Macam kita ada dua tangan, dua kaki. Kalau tak ada tangan satu, kita ni orang tak, masih orang tapi tak sempurna. Tak ada kaki dua. Begitulah. Yang penting bila ada empat ni dia akan jadi comel. Pertama, kata Imam Ibn Qudamah, kita kena ada mahabbah, cinta, perasaan cinta. Bila sebut cinta ni maknanya kesukaan yang melebihi, yang sanggup berkorban. Itu cinta. Bila sebut cinta yang sanggup berkorban ni, ingat cerita P. Ramlee kan. Maaf, bukan dalil ni ya. Pasal kita hidup dunia ni begitu. Bila dia menyanyi dalam perahu ke dalam kapal dengan apa ni, Tuan Puteri Gunung Ledang kan. Puan hak mana hak dia pergi ambil tu? Bukan Puteri Gunung Ledang. Puteri mana hak dia nak kahwinkan dengan Raja Melaka, tunang Megat Panji Alam Terengganu, sampai berkelahi. Perempuan punya kerja, astagfirullahaladzim, itu tak boleh sebut. Perempuan punya kerja, punya hak, dua pahlawan Melayu bertikam kan. Sejarah tu kan, Megat Panji Alam dengan apa dia dipanggil, Hang Tuah. Itu cerita dia lah. Ramai yang tak tahu cerita ni. Tahu kan? Orang Terengganu dia tahulah. Kalau orang Terengganu pasal sebut Megat Panji Alam tu hebat sangatlah dalam konteks dunia persilakan. Kita tinggalkan cerita tu, lupa dah dia. P. Ramlee duduk nyanyi dalam perahu dengan puteri tu, apa nama dia, Zaitun tak silap saya, pelakon tu. Dua-dua almarhuman dah pelakon. Arwah Allah ampunkan mereka berdua, Allah ampunkan kita semua. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Yang penting bila kita berinteraksi dengan Allah, Allah jawab kamu benar, kamu benar, kamu benar, kamu benar. 4 kali Allah jawab. Kemudian selepas itu Allah suruh kita minta pengampunan dan juga kita minta kasihan belas Allah dan juga rezeki. Di mana benda yang kita sebutkan ini semua cerita bagaimana menunjuk bila dia mesti ada yang Imam Ibn Qudamah kata tadi, dia mesti ada 4 benda dalam hati baru kita boleh jadi dipanggil yang kita kata jujur tadi. Jujur. Kalau kita nak jujur, dia ada 4 benda. Pertama, cinta. Kata almarhum Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ini salah satu dari syarat la ilaha illallah. Syarat sah di sisi Allah. Orang tak nampak, Allah je Maha tahu. Cinta pada Allah. Dan saya sebut tadi, bila sebut cinta, dia kesukaan melampau sampai sanggup mati demi cinta. Ada pantun kata buang mak buang saudara kan, buang mak buang saudara, pantun ke apa benda, kerana cinta. Itulah kononnya. Kita sebut konon tapi benda tu berlaku. Sebab itu berlaku perkahwinan sampai ada yang sanggup murtad. Pasal apa? Kerana cinta. Kononnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Moga Allah jaga kita dan kita serahkan diri kita pada Allah. Yang kedua, dia kena ada asyauq, kena ada perasaan rindu. Cinta dan rindu. Dan yang ketiga, dia al-anasu, yakni kita berinteraksi dengan orang yang kita cinta, bermanja-manja, berurusan.
kita sebut nama dia, contoh, selalu sebut. Bila ada tiga ini, dia akan membuahkan satu perasaan yang dipanggil ridha. 4 itu sekaligus. Ridha iaitulah satu kenyataan kita menerima tanpa persoalan, tanpa ragu-ragu, dan tanpa dipanggil, kalau dalam bahasa Arab kata la raiba wala syakka, dia kata tidak ada keraguan dan tidak ada rasa sangsi. Apa dia? Nak bagi tahu Allah itu Maha Satu. Allahu Akbar. Bunyi benda, apa ni dipanggil, benda bagi kita, benda tu bukan saya kata remeh, jangan salah faham ya. Kita dah biasa benda tu, tapi ada orang mereka dalam duduk kata, dalam duduk sebut Allah Maha Satu, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu, tapi ada masa yang lain dia masih lagi seolah-olah, saya tidak kata, saya gunakan perkataan seolah-olah, mendua-duakan Allah. Ini yang imam kita baca tadi. Bila imam kita baca, saya ambil dari surah Al-Baqarah, imam kita baca tadi apa? Inna fi khalqis Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Ingat balik dalam penciptaan langit dan bumi. Khalqi maknanya ciptaan. Dia bukan jadi sendiri. Tak, dia dicipta. Menafikan cerita mereka yang tidak percaya tentang ada Tuhan. Baru ni saya tengok satu klip video seorang budak, saya tak tahulah di Eropah ke di Amerika ke di mana, wallahu a'lam. Ada orang tanya dia, do you believe in God? Gitulah lebih kurang, kamu percaya tak Tuhan? Dia kata never. No, never. Budak muda lagi. Apa dia alasan dia? Dia guna logik akal. Dia kata, bila dijawab, dia kata, kalaulah Tuhan itu ada, kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada dia ungkit benda-benda yang negatif? Okay. Dengan sebab itu dia kata dia tak percaya tentang adanya Tuhan. Bila tak percaya ada Tuhan, maksudnya bagi dia tidak ada akhirat, tidak ada syurga, tak ada neraka, banyak benda semua tak ada. Perkara yang berkaitan yang kita duduk belajar, ilmu tauhid, ilmu akidah, fiqh, semua tak ada. Semuanya berdasarkan kepada kepandaian kononnya masing-masing. Allah kata tadi imam kita baca dalam rakaat yang awal pertama, ingat pada kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, bersilih ganti malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allah ukit tadi benda jelas atas langit bumi, malam dan siang, tiba-tiba Allah ukit tentang kapal. Kapal ni logik kata manusia buat, layar itu manusia buat. Tapi walaupun kita buat, kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dan kapal yang berlayar. Kapal yang berlayar di lautan, bima yanfa'un nas, dengan segala apa, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Allah, pasal kapal ni dibawa itulah tujuan dia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, yakni hujan, mimma'i, hujan,
ai fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan hujan itu kamu tengok bumi yang kering kontang tiba-tiba hidup jadi hijau. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan dengan sebab bumi hijau ini kamu tengok bagaimana haiwan melata datang untuk makan, macam yang saya sebut tadi, pengembala. Wa tasrifir riyah, perubahan angin. Satu hari Nabi cerita pada zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki, dia berjalan di padang pasir. Di padang pasir dia berjalan, tiba-tiba dia dengar di langit, dia dengar suara di langit. Di paling kiri kanan tak ada orang. Dengar suara. Agak-agak kalau berlaku pada kita, kat mana kita lari, kata. Kerana kadang-kadang yang dengar itu suara jin. Pasal jin pun suka berada di padang pasir. Itu ada antara tempat dia, selain dalam hutan. Tempat kita tak ada padang pasir kan. Jadi bila dia dengar perkataannya bermaksud, tariklah awan itu ke kebun si fulan. Awan, kita ini iman kalau kita belajar iman dengan malaikat, ada malaikat yang tugas dia menjaga awan. Ini antara malaikat yang pernah datang jumpa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilontar, saya tukar waktu sikit je pasal ni manfaat, pasal ada amalan yang kita nak sebut ni. Masa Nabi Ibrahim dilontar, dalam proses melontar beberapa saat itu, dia menjadi satu peristiwa di sisi Allah. Pasal masa ini milik Allah. Masa milik Allah. Berbeza. Masa itu milik Allah. Allahu Akbar. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tempat yang sama, Allah berbezakan masa. Kita bersama di sini ada jin, tapi perkiraan jin dengan kita lain. Allahu Akbar. Para malaikat dan sebagainya. Perkiraan di sisi haiwan pun lain. Katanya umur kucing 7 tahun bermakna lebih kurang dalam berapa umur kucing pun dia lebih kurang lah, bukan lebih kurang manusia. Kalau umur dia 10 tahun tu maknanya dalam, bagi kita dah 70 tahun. Kita duduk kira dia umur 12 tahun, dia duduk kira cara dia lah. Ustaz mana tahu kucing kira. Sebenarnya kita tak tahulah. Itu dalam perbandingan ilmu biologi dia tahulah benda ni. Macam dikatakan nyamuk hidup seminggu kan, seminggu lebih kurang lah. Ada serangga yang hidup seminggu. Kalau kita, kehidupan kita lebih kurang 70 tahun 80 tahun. Nyamuk seminggu itu barangkali dalam tempoh dia dah. Pasal dia bukan kerja macam kita, dia cara kehidupan dia. Yang penting, bila suara tu kata, saya terlupa lafaz hadis ni, isqi arda fulani, turunkan hujan di bumi seseorang. Dia dengar lalu dia pun ikut. Dia tengok pasal ada malaikat. Cerita Nabi Ibrahim dulu, tak habis lagi tadi. Bila dalam perjalanan tersebut, mari malaikat yang jaga awan, jaga hujan. Dia kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu apa yang kamu nak minta? Kalau kamu minta tolong, ya Ibrahim, kalau kamu minta tolong, aku boleh turunkan hujan.
habis api itu terpadam serta-merta. Nabi Ibrahim jawab, amma minka fala, adapun darimu aku tak nak minta. Aku minta cuma dari Allah. Nabi Ibrahim pun sebut. Ada hadis Nabi beritahu. Apakah yang Nabi Ibrahim sebut dalam masalah hidup mati? Lontar dalam api mati, logik kata. Kalau masalah sikit-sikit ni lagi mudahlah. Rupa-rupanya doa yang kita selalu sebut, cuma kita tak perasan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu je. Pendek je doa. Tapi nilainya di sisi Allah itu terlalu besar. Hasbunallah, cukuplah aku, Allah yang melindungi aku, yang menjaga aku. Tuhan yang satu-satunya yang aku, bila sebut hasbu ni maknanya enough. Orang putih kata enough, cukup. Cukup dalam konteks dia satunya Tuhan, kita tak ada yang kedua. Dia yang satunya yang mampu memberi. Dia lah yang menghalang. Yang kita baca dalam sebelum kita bagi salam, wala yanfa'u zal jadd minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jadd minkal jadd. Ada yang baca riwayat kata wala yanfa'u zal jadd minkal jadd. Dua-dua ada bacaan dia. Kalau ada, saya sengaja sebut ni barangkali kerana dah ada yang hafal, tak perlu tukar baris lah. Jad ke jid ke, makna dia serupa je belakang. Wahai Tuhan, tak ada siapa yang boleh memberi kalau kamu halang. Wahai Tuhan, tak ada orang yang boleh menghalang kalau kamu beri. Baru ni saya baca satu hantaran dalam Facebook. Nasi lemak stesen bas Kuala Terengganu. Ada orang Terengganu sini. Angkat tangan kan. Sekarang ni popular rupanya. Sekarang ni pasal saya baru tahu, rupanya dekat stesen bas Nasi Terengganu pukul 12 malam ke atas dia ada nasi lemak jual. Dan popular orang jenis makan tengah malam. Orang Terengganu ni makan malam, makan pukul 12 makan. Jadi nasi lemak, dulu nasi lemak bawah rumah popular. Bawah rumah tu pasal rumah kampung tinggi, bawah tu dia buat kan. Ini stesen bas tengah bandar. Adik saya datang ziarah saya baru ni. Saya sebut pada dia. Saya kata, ada nasi lemak stesen bas. Dulu nasi lemak bawah rumah, ni nasi lemak stesen bas. Dia kata lama dah, dia kata. Cuma kita je tak berapa tahu. Dia kata bukan kita, dia sebut pada saya. Cuma dia kata abang je tak tahu. Benda ni lama dah, dia kata. Hak jual tu, toke dia tu, kawan dia, sekelas dengan dia. Satu kelas dulu, masa sekolah. Satu sekolah, satu kelas. Sekolah Sultan Zainal Abidin Ladang. Sekolah menengah agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Sekelas dia. Orang, tapi dia belajar tak lulus elok. Jadi niaga nasi lemak. Tapi dia pun beritahu, adik saya beritahu. Baru ni dia balik Terengganu, dah kawan-kawan pergi jumpa. Dia kata tahu tak, dia cuma ada tu sahaja warung dia nasi lemak. Nanti kalau pergi Terengganu, pergilah pukul 12 malam. Dia jual nasi lemak. Saya tak pergi lagi, tak tengok lagi. Itulah satu-satu warung dia. Dan sangat laku. Dia kata baru-baru ni dia beli Mercedes harga 200,000 lebih. Jual nasi lemak satu je warung. Saya terus terfikir dalam konteks lah, pasal kita bak rezeki kan. Kat dia orang Arab yang jumpa Nabi pun, bila dia tanya Nabi apa dia, hak Tuhan kita puji dah, hak kita dapat apa? Pengampunan, kasihan belas. Hak ketiga apa? Nabi suruh kita minta rezeki kan.
Hidup kita realiti dengan rezeki. Sampai saya terfikir, kalau akulah jual nasi lemak juga, agak-agaknya boleh tak macam dia boleh. Rasa juga nak pakai Mercedes. Contoh pun tapi tak mampu nak buat macam mana. Tak mampu. Tapi bila kita dengar balik doa, Allahumma lamman, ini yang saya nak sebut doa tadi, Allahumma lammani alima a'taita wa la mu'ti lima manata. Wahai Tuhan, tak ada orang boleh halang kalau Engkau nak bagi. Dia jual nasi lemak boleh. Tapi kalau Allah, bila Allah nak bagi, tak ada orang boleh larang, tak ada orang boleh larang bila Allah nak bagi. Macam mana terbalik ke? Tak apalah, yang penting mana-mana serupa je. Ceritanya berkaitan bagaimana untuk kita tauhid kepada Allah. Bila imam kita baca tadi cerita pertukaran maladas yang sampai ke pergerakan angin, awan, turunkan hujan, tiba-tiba dia pun bila orang tu didengar suara, kata Nabi beritahu, ini berlaku pada zaman Bani Israel. Didengar suara di langit bunyi, rupanya suara malaikat cakap. Bila Allah nak dengarkan, dia boleh dengar. Selama ni dia tidak pernah dengar, lepas tu pun dia tak dengar. Itu je cerita dia dengar. Dia dengar, dia pun sebut kebun seseorang itu di sana, dia pun ikut. Dia tengok awan itu bergerak, pasal awan itu ditarik. Dunia khalqis samawati wal ard, dunia kejadian zahir kita, hukum kita manusia, kita kata dengan tiupan angin. Nabi bagi tahu kepada pendeta Yahudi yang datang bertanya kepada Nabi. Ada berapa soalan dia tanya? 4 ke 5 soalan. Kan bila ceritanya Abdullah bin Salam masuk Islam, dia salah seorang pendeta Yahudi yang peluk Islam. Tiba-tiba datang satu rombongan mari nak tanya Nabi. Mereka tahu Nabi akan boleh jawab. Nabi ialah orang Yahudi perangai dia. Antara yang dia tanya, dia kata, antara soalan dia tanya, apa sebenarnya cerita guruh di langit, guruh dan kilat di langit? Orang sains jawab cara sains kan? Tapi Nabi jawab apa? Saya cari hadis sekejap. Tadi saya tak terfikir benda ni. Pasal bila imam baca tu, hadis tu ada sebenarnya. Saya baca sekejap supaya lebih jelas ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i antaranya. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh beberapa imam lain saya sebut di sini. Tapi saya nak baca ni je. Bila cerita dia, saya ringkaskan ya. Ada beberapa soalan dia tanya. Dari hadis ini diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Dia kata aqbalat yahudu, orang Yahudi, yakni pendeta-pendeta dia datang ila Nabi, kepada Nabi, faqalu ya Abul Qasim, dia panggil Nabi Abul Qasim, nas'alukan an asya', kami nak tanya beberapa benda. In ajabtana fiha ittaba'naka, kalau betul semua jawapan kamu, confirm kami, janji kami ikut. Maknanya tinggal agama Yahudi, masuk Islam. Wa saddaqnaka, kami akan percaya pada kamu. Wa amanna bika, qala, mereka pun kata. Fa akhadha alaihim ma akhadha Israilu ala nafsihi, Nabi kata
Baik, kita berjanji. Perjanjian kita seperti mana Nabi Yaqub berjanji dengan anak-anaknya. Pasal orang Yahudi ni dia menghormati cerita Nabi Yaqub. Bukan berjanji seperti aku berjanji. Dia pandang ringan. Dia nak berjanji dengan Nabi Yaqub dengan anak-anak. Hal kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu dalam Al-Quran Allah sebut. Qalu Allahu ala ma naqul. Kita jadikan Allah sebagai saksi. Hak kami kata ni benar, memang berjanji. Wakilun, Allah saja ya menjadi wakil. Qalu akhbirna an alamatin nabi. Pertama ditanya. Bila dia datang tu sebenarnya Jibril datang. Jibril terus datang ada bersama dengan Nabi. Tapi dia orang tak nampak Jibril. Ditanya pertama soalan alamat Nabi. Yang kedua ditanya, saya tak nak baca semua ni. Bagaimana anak baby boleh lelaki boleh perempuan? Macam mana proses itu berlaku? Yang ketiga dia tanya berkaitan dengan ayat ini. Akhbirna 'anil ra'di. Beritahu apa sebenarnya rahsia yang ada pada buruh di langit. Kata Rasulullah, malakun. Sebenarnya itu kerja malaikat. Minal malaikah. Ada satu malaikat yang tugas dia. Dari kalangan malaikat. Muwakkalun bisahab. Ditugaskan menjaga urusan awan. Satu dunia ni dia jaga. Biyadaihi. Di kedua tangannya, tangan malaikat. Au fi yadihi, di sebelah tangannya. Mikhraqun minan nar. Ada satu alat Nabi namakan dia mikhraq. Mikhraq ni macam kalau bahasa mudahnya kan tongkat dia ada bulang sabit atas tu tongkat. Bila Allah perintah yasjuru bihi sahab, dia tarik, dia tolak awan itu dengan alat tersebut. Allahu akbar. Cerita ni cerita iman. Kita kata angin wa tasrifi riyah imam kita bahasa tu. Was-sahab. Tapi benda hak kita tak nampak rupanya di sana ada iman yang lebih dari cerita angin, iaitulah cerita iman. Dia tarik, dia tolak. Wasautul ladzi yusma'u minhu, dan suara yang kita dengar itu buruh itu zajruhus sahaba, kesan bila dia tarik awan. Itu bunyi yang kita dengar. Allahu akbar. Hatta yantahiya ila haitsu amri, dia akan tarik berdasarkan ke mana yang Allah perintah. Malaikat yang dalam yang orang yang tadi dengar tadi tu, dia kata dia dengar, dia pun ikut pasal dia tengok awan itu bergerak, awan hitam bergerak, dia ikut sampai ada satu kebun. Rupanya ada sungguh satu kebun. Di kebun tersebut sampai aja hujan pun turun. Dia pun masuk. Dia tengok ada seorang lelaki. Dia bila hujan turun, dia buat macam longkang air, dia tolong buat ini untuk masuk kebun dia. Lepas tu dia buat untuk kawan-kawan dia sekali hak mana tak ada juga. Dia pun masuk. Dia pun sampai dah habis dah semua. Laki-laki tukang kebun tu relax, dia pun tanya, kamu nama apa? Dia pun bagi tahu nama dia. Nabi tak sebut nama dia. Terkejut dia. Pasal nama dia lah yang disebut di langit. Bawalah awan itu ke kebun si fulan dengan nama dia. Kalau nama dia Ibrahim, bawalah ke nama Ibrahim. Ke kebun Ibrahim. Dia kata, kenapa kamu tanya? Tiba-tiba tanya. Dia kata, kerana tadi masa aku jalan di padang pasir, aku terdengar suara di langit, suruh tarik awan ini, hujan ini ke kebun Ibrahim contohnya. Maka aku ikutlah, tengok rupa-rupanya kamu Ibrahim. Apa amalan kamu?
Itu je isu dia sekarang ni. Apa amalan kita? Kalau tadi kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada orang nak tambah wala haula wala quwwata illa billahil azim, tak ada masalah. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil cukup. Hasbunallah. Sakit ke apa? Yang ini rupa-rupanya amalan dia tidak kedekut. Bila keluar je hasil, dia bagi 3. 1/3 dia guna untuk kehidupan dia, 1/3 dia dijadikan benih untuk tanaman yang akan datang, 1/3 dia jadikan zakat dia lillahi ta'ala, sedekah muslimin dan muslimat. Jadi ini antara benda yang kita sebut tadi, saya sebut dalam konteks orang kata apa dia amalan dua, amalan yang mudahnya iaitulah hasbunallah wa ni'mal wakil, dan amalannya ialah kita bersyukur dan memberi balik hak Allah kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang sempat saya sebut pada pagi ini, saya sekadar mengambil apa yang imam kita baca tadi sambil duduk sembahyang, duduk sambil pasal sedap sangat bila imam kita baca kata itu tak masuk lagi ayat selepas itu. Lepas habis cerita ayat itu Allah pun ungkit, tergamak manusia. Dengar wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi anda. Lepas ayat tadi, ayat lepas itu Allah ungkit pun begitu, tergamak manusia. Ada yang masih lagi dia percaya Allah tu Tuhan, tapi dalam beberapa perkara lain dia ambil yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bukan ambil, sekadar ambil dengan perasaan cinta dia ambil. Seolah-olah datang dari Allah padahal bukan dari Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan benda itu tidak berlaku, tidak dilakukan oleh kita. Allah ampunkan kita dan sama-sama kita berdoa yang saya sebut tadi 2 doa. Saya balik pada asal tadi. Setiap hari Nabi doa, yang pertama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa sallam. Doa kedua yang Nabi suruh kita baca, Allahumma inna, kita baca sambil doa hari ni dan doa tahun barulah kita ambil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'amil jadid. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'amil jadid. Fathahu wa nurahu wa nasrahu wa barakatahu wa hudahu. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon Kau kurniakanlah kepada kami segala kebaikan yang ada pada tahun baru kami ini, kemenangan Islam yang ada padanya, cahaya Islam yang ada padanya, bantuan-Mu kepada Islam yang ada padanya, segala keberkatan yang ada padanya, dan segala petunjuk hidayah yang ada di dalam tahun ini. Dan kami mohon ya Allah, Engkau lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada di dalam tahun ini dan kejahatan selepas tahun ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.